Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada kali ini adalah melibatkan yang pertama adalah sifat-sifat pengucapan awam, yang kedua asas-asas pengucapan awam, yang ketiga prinsip-prinsip pengucapan awam, keempat sifat-sifat pemidato yang baik, dan yang kelima adalah panduan berucap yang berkesan. Dalam kuliah pada kali ini kita akan membincangkan beberapa perkara yang membolehkan kita menyediakan ucapan dan menyampaikan ucapan dengan lebih baik dan juga berkesan. Sifat ucapan awam yang pertama yang perlu kita tahu adalah pembukaan, yang kedua melibatkan pengarahan, yang ketiga sambutan, yang keempat perasmian, yang kelima laporan, dan yang keenam adalah pertanggungjawaban. Yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan sebenarnya melibatkan pengucapan yang singkat yang dibawa oleh pengacara majlis ataupun juru acara yang menjadikan suasana majlis itu majlis yang penuh dengan kegembiraan ataupun penuh dengan kelancaran. Ucapan singkat yang disampaikan oleh juruacara ini biasanya tidak sampai pun 10 minit, kerana beliau perlu menyampaikan ucapan itu dengan jelas, tepat dan juga memenuhi objektif majlis diadakan. Pengarahan. Dalam pengucapan awam ataupun pidato ini, dia adalah satu majlis yang ada tujuan yang tertentu. Kenapa diadakan sesuatu pertemuan? Mestilah ada sebab-sebab tertentu, sama sebab itu melibatkan individu, melibatkan kumpulan, melibatkan organisasi, melibatkan syarikat ataupun melibatkan negara sekalipun. Mesti ada sesuatu yang diarahkan kepada tujuan tersebut. Kemudian sambutan. Sambutan yang dimaksudkan di sini adalah ucapan itu disampaikan dalam sesuatu acara atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terhad secara berganti-ganti. Maksudnya, kalau majlis itu ada 2-3 orang ahli yang akan bercakap, dia mestilah dilakukan dalam tempoh yang tertentu dan berterusan. Ada pengganti selepas ucapan disampaikan. Sehinggalah kesemua ahli panel ataupun ahli yang dijemput untuk berucap tadi menyampaikan ucapan mereka. Perasmian. Dalam sesuatu majlis yang dihadiri oleh orang-orang yang penting ataupun VVIP yang dijemput untuk merasmikan ucapan, beliau harus dipanggil dan juga diminta untuk berucap, sama ada untuk menyampaikan ucapan perasmian, ucapan penghargaan dan sebagainya. Kelima, laporan. Apabila sesuatu majlis telah pun selesai, perlu ada laporan yang dikeluarkan ataupun yang lakukan sepanjang majlis tersebut diadakan. Laporan ini adalah sebagai satu bentuk dokumentasi yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk memperbaiki majlis pada masa akan datang. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Apa yang berlaku dalam suatu majlis yang disampaikan ini, mereka yang terlibat mestilah ada sifat ataupun ada keinginan untuk mengambil tanggungjawab apabila diminta untuk melakukan penambahbaikan ataupun melakukan tindakan follow up, tindakan susulan, sama ada untuk menambah baik majlis tersebut ataupun meningkatkan kualiti program ataupun sebagainya. 6 sifat pengucapan awam ini perlu ada apabila kita melakukan sesuatu majlis pengucapan awam. Seterusnya adalah asas-asas pengucapan awam. Ada 5 perkara yang kita kena tahu bila kita menyebut ataupun kita berbincang ataupun kita berkongsi pandangan tentang pengucapan awam. Yang pertama adalah invensio. Invensio ini bermaksud pengumpulan, mengumpulkan maklumat. Maklumat yang kita nak sampaikan tadi mestilah dikumpulkan. Kita dapat daripada pelbagai sumber, sama ada dari majalah, surat khabar,
dari internet, dari perbualan, dari perhatian, dari pembacaan dan sebagainya. Kita kumpulkan maklumat ini berkaitan dengan topik atau tajuk yang kita nak sampaikan. Yang kedua adalah disposition. Disposition ini bermaksud penyusunan. Kita organize maklumat yang telah dikumpulkan tadi berdasarkan kepada keperluan-keperluan dan juga objektif yang kita nak sampaikan dalam ucapan tadi. Dan penyusunan ini biasa melibatkan 3 perkara, iaitu pengenalan, isi dan juga penutup. So dalam isi tadi kita nak masukkan fakta-fakta, kita nak masukkan penemuan-penemuan ataupun kita nak masukkan elemen-elemen yang dapat menarik perhatian audiens supaya susunan yang kita lakukan itu susunan yang menarik dan juga ada kesinambungan daripada satu topik yang kurang penting kepada topik yang lebih penting ataupun topik yang baru muncul yang kita nak sampaikan. Yang ketiga, memoria ataupun penghafalan, memorize. Untuk menghafal sesuatu ucapan, ada teknik dan juga strategi yang boleh digunakan. Penghafalan ini biasanya tidaklah melibatkan keseluruhan isi ucapan, tetapi melibatkan beberapa isi-isi utama yang dirasakan boleh memberi kefahaman kepada audiens untuk bertindak. Seterusnya adalah elocution, iaitu gaya bahasa. Dan gaya bahasa ini bergantung kepada kepintaran dan kebolehan kita. Setengah orang kita memang mahir menggunakan bahasa pelbagai logat, pelbagai daerah. Dan ada kalanya kita cuma menggunakan 2-3 gaya bahasa saja kerana kemampuan kita tidaklah begitu baik berbanding dengan rakan-rakan yang boleh menyampaikan ucapan mereka dengan gaya bahasa yang menarik dan pelbagai. Yang terakhir adalah pronunciation, iaitu penyampaian. Kita deliver apa yang telah kita kumpulkan tadi, apa yang telah kita buat latihan ataupun kita sediakan tadi, so kita sampaikan dalam majlis yang telah pun dirancang. Seterusnya adalah penyerahan ucapan. Dalam proses kita berhubung dengan orang lain, komunikasi, disebut sebagai komunikasi, dia adalah proses yang berlaku setiap hari. Dan untuk memastikan kita berjaya menyampaikan mesej ini, berjaya ini maksudnya diterima dengan mudah, diterima dengan baik dan dapat difahami oleh penerima tadi. So kita kena ada 2 perkara yang kita kena tahu. Yang pertama adalah encode. So encode ini adalah sebahagian daripada proses yang ada dalam fikiran dan dipancarkan oleh pengirim. So apa yang ada dalam fikiran kita, so kita nak sampaikan kepada penerima tadi, apa yang ada dalam fikiran kita ni kita dah susun, kita dah buat analisis dan kita dah yakin apa yang kita sampaikan ini akan dapat difahami oleh penerima tadi. So apabila penerima menerima mesej yang disampaikan oleh pengirim, so dia akan melakukan proses decode. So bila dia menerima sesuatu mesej, so dia mula berfikir dan akhirnya bertindak. Bertindak berdasarkan kepada apa yang difahami lah. So katakan kita mengirim mesej. Antara mesejnya adalah, tolong belikan saya sebungkus teh ais dan sebungkus nasi campur. So mesej yang dihantar tadi diterima oleh penerima dan penerima ni mula membuat proses ataupun menganalisis. Yang pertama dia kata mencari sebungkus teh ais, yang kedua mencari sebungkus nasi campur. So apabila penerima menerima mesej ini, dia mula memproses dan membuat tindakan. Barangkali ada restoran yang tak jauh daripada tempat dia duduk, so dia akan pergi beli. Dan bila dia beli, so dia bawa balik dan dia letakkan di atas meja untuk dimakan oleh pengirim tadi. So mesej yang dihantar telah pun diterima dengan baik oleh penerima dan dia boleh bertindak berasaskan kepada apa yang pengirim tadi hentakkan. So kita pergi sedikit demi sedikit, kita mendalami asas-asas tadi ataupun peringkat-peringkat tadi. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi, mengumpulkan maklumat. Katakan kita ambil satu topik gejala sosial. So dalam topik ini,
kita nak melihat kepada 5 isi-isi yang boleh mengukuhkan topik gejala sosial. Yang pertama adalah kita kenal pasti punca. So antara yang kita telah dapat maklumat adalah dia bermula dengan bentuk didikan. Bentuk didikan ni macam-macam jenis. Pendidikan ni bersifat mungkin autokratik, demokratik ataupun laissez-faire. Ya. Kemudian asuhan, bagaimana anak-anak ni diasuh, bagaimana remaja ni diasuh. Bermula pada peringkat anak-anak tadi, dia berkembang menjadi dewasa dan bentuk asuhan yang dia terima semasa kecil tadi adalah yang menentukan bagaimana kesudahannya apabila dia meningkat dewasa. Kemudian juga pengaruh dari media. So hari ini bukan sekat media elektronik sahaja yang ada pengaruh, mungkin kesan daripada pengaruh media elektronik sekitar 80-an, 90-an dulu, kesannya kita dapat lihat pada hari ini, tetapi pengaruh media yang lebih besar pada hari ini adalah media sosial. So kesan daripada media sosial ini menjadikan remaja ni mula meniru tingkah laku yang boleh merosakkan diri mereka daripada media sosial yang mereka layari atau mereka dapat. Kemudian juga rakan sebaya. So bila kita mencari punca kepada gejala sosial ini, kita mendapatkan banyak maklumat daripada bacaan kita, daripada buku, daripada surat khabar, so pelbagai sumber untuk mengukuhkan punca kepada gejala sosial tadi. Seterusnya adalah siapa yang terlibat. So bila kita nak kumpulkan maklumat siapa yang terlibat ini, so kita cuba lihat kepada kajian-kajian lepas yang terdapat di jurnal, yang terdapat di proceeding ataupun di kertas-kertas seminar. Ya. So barulah kita tahu yang terlibat ini kebanyakannya melibatkan pelajar, remaja ataupun yang menjadi role model, idola kita, dan juga orang dewasa sendiri juga yang menjadi model kepada orang yang mereka percaya dan juga mereka yakin boleh membuat banyak perubahan. So apabila kita tahu siapa yang terlibat ni, barulah kita boleh kumpulkan maklumat itu berdasarkan kepada kategori-kategori kelompok tadi. Kesan gejala sosial ni antaranya melibatkan individu, masyarakat, bangsa dan juga negara. Kesan ni kita lihat kepada statistik, kepada luahan hati, kepada bentuk fizikal. Contoh fizikal ni adalah vandalisme. So kita tengok dinding tu dia berconteng, lukisan yang pelbagai bentuk yang tidak difahami, tulisan pun bahasa-bahasa yang asing lah bagi kita, bahasa-bahasa kesat, bahasa-bahasa yang merosakkan pemikiran positif. Kemudian juga kita ambil langkah yang keempat adalah cara menangani. So cara menangani gejala sosial ni kita cari, salah satu kita dapat didikan agama. So kenapa didikan agama? Kemudian keluarga. Apa kaitan dengan keluarga ni? Keluarga besar, keluarga kecil, keluarga berpisah, keluarga pecah, keluarga yang bekerja, mak dan ayah bekerja di tempat yang jauh, so pelbagai sebab macam mana keluarga ni wujud dan juga mempengaruhi gejala sosial tadi. Kemudian terakhir sekali adalah jenis gejala sosial. So bila kita dah tahu punca, siapa yang terlibat, so kita pergi lebih lanjut, lebih mendalam untuk kita kenal pasti apakah gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Ada lepak, dadas, seks bebas, buang bayi, ada yang melepak, rokok, macam-macam gejala sosial yang ada dalam masyarakat pada hari ini. So kita kumpulkan maklumat ini supaya kita mendapat pengetahuan yang lebih banyak. So bila kita dah ada maklumat, so kita kumpul supaya kita boleh susun maklumat tadi untuk kita sampaikan. So apa yang berlaku adalah apabila kita menyusun ucapan, kita pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah pembukaan ataupun juga disebut sebagai pengenalan, kemudian isi, dan yang ketiga adalah penutup. So ketiga-tiga bahagian ini mesti ada dalam mana-mana ucapan supaya khalayak dapat memahami dan menghayati ucapan yang bakal disampaikan itu dengan lebih baik, boleh difahami dan juga dapat
memberikan mesej ataupun maklum balas yang lebih baik. Dalam pembukaan sangat penting untuk kita tahu bahawa pembukaan ini merupakan satu daya penarik untuk pendengar, untuk audiens. Kerana lebih banyak perhatian yang kita dapat, maknanya mesej yang kita sampaikan itu akan menjadi lebih jelas, dan juga kehendak ucapan ataupun matlamat ucapan tadi dapat disampaikan dengan sempurna. So, dalam pembukaan ini kita nak membentuk mood ataupun kita nak membentuk satu persepsi yang baik, supaya ucapan yang kita sampaikan tadi ucapan yang dapat menarik perhatian audiens kepada topik yang kita sampaikan. Dan pembukaan juga merupakan topik yang menjadi tarikan supaya audiens ini dapat audiens ini mendapat mesej yang lebih ringkas tentang apa yang kita nak sampaikan. So, dalam pembukaan ini kita kena tahu bahawa ia adalah satu tarikan untuk kita berikan kepada audiens supaya mereka ni lebih bersedia dengan maklumat yang kita akan sampaikan nanti di bahagian isi. Jadi pembukaan yang ringkas, pembukaan yang mudah untuk difahami akan menjadikan ucapan yang kita sampaikan nanti ucapan yang lebih mudah difahami. Kemudian dalam kita menyampaikan ucapan ini ataupun ucapan pembukaan ini, kita kena tahu bahawa yang pertamanya ada ucapan salam ataupun ucapan selamat. Kalau audiens kita ni audiens orang Islam, dalam budaya kita biasa kita mulakan dengan ucapan salam, kita sampaikan salam. Kemudian kita iringi dengan ucapan selamat sejahtera ataupun selamat pagi, selamat petang, selamat tengah dan sebagainya. Dan ucapan salam dan selamat ni ucapan ringkas saja, mungkin 1-2 minit saja, dengan kita memberikan satu rasa yang baik, kita sampaikan satu perasaan yang baik kepada audiens kita. Kemudian juga dalam pembukaan ini ada penghormatan protokol, di mana penghormatan protokol ini adalah berdasarkan kepada kehadiran tetamu yang datang. Sekiranya tetamu ini adalah tetamu yang dalam kategori VVIP, so ada sebutan yang layak untuk VIP inilah, sama ada Datuk, Datuk Seri, Tan Sri, Tun, yang arif, yang berbahagia, yang berhormat, yang amat berbahagia, yang amat berhormat dan sebagainya. So kita kena tahu penghormatan protokol ni sesuai dengan tetamu yang datang ke majlis kita tadi. Yang ketiga adalah teknik menarik perhatian. So teknik ini adalah teknik yang pelbagai bentuk. Ada perucap yang menggunakan teknik peribahasa, ada yang mengambil petikan Al-Quran, petikan hadis, ada juga yang memberikan persoalan, ada juga yang mengambil statistik untuk mencetuskan daya fikir audiens. Macam-macam teknik menarik perhatian yang boleh digunakan. Dan yang terakhir adalah preview. Maksudnya dalam ucapan pembukaan kita ni, kita nyatakan secara ringkas kepada audiens apakah isi-isi yang kita akan sampaikan sepanjang ucapan ini supaya mereka bersedia dengan kefahaman ataupun penjelasan yang akan diberikan nanti. So dalam pembukaan ada beberapa keupayaan ataupun kebijaksanaan yang perucap sendiri boleh berikan. Yang pertama sekali adalah soalan dan kenyataan umum. So semua tips yang saya bagi ini adalah dalam teknik menarik perhatian. Yang pertama adalah soalan dan kenyataan umum. Dia boleh jadi kenyataan umum yang memang diketahui ataupun kenyataan umum yang diambil dari surat khabar, dari media ataupun dari mana sahaja dan kita sampaikan kepada audiens. Kemudian mengambil petikan. Petikan ini mana-mana petikan kita boleh ambil.
asalkan dia relevan dengan topik yang kita sampaikan lah. Ilustrasi ataupun cerita ni, kalau kita dapat menguasai kaedah penceritaan itu sangat baik. Kerana cerita yang baik yang disampaikan dengan berkesan, dia mampu untuk memberikan impact. Walaupun impact itu kecil, tapi audiens akan menghargai cerita yang kita sampaikan nanti. Kemudian menunjukkan gambar raja ataupun statistik. Ini adalah ucapan yang di dalam majlis tersebut disediakan overhead projector ataupun LCD ataupun skrin supaya audiens boleh nampak gambar ataupun statistik yang kita nak tunjukkan kepada mereka. Seterusnya melontarkan soalan-soalan retorik, soalan yang bersifat membangkitkan keinginan ataupun mencetuskan rasa ingin tahu audiens untuk dia mendengar ucapan yang kita akan sampaikan. Dan sebenarnya adalah petikan Al-Quran, hadis ataupun kata-kata mutiara daripada tokoh-tokoh dalam kepimpinan, tokoh dalam pendidikan dan tokoh-tokoh yang ada kaitan dengan topik yang kita sampaikan. So dalam menarik perhatian audiens ini, kita gunakanlah kebolehan kita untuk kita sampaikan apa yang kita nak sampaikan tu dengan menggunakan tools ataupun alat-alat yang boleh menambah kefahaman audiens kepada topik yang kita sampaikan. Kadang-kala akibat terlalu ghairah, perucap gagal mengawal perasaan dan mula melakukan tindakan yang tidak dianggap dan boleh mengganggu kelancaran pengucapan. Yang tidak dianggap ni maksudnya ucapan yang boleh menjejaskan kelancaran ataupun kesinambungan ucapan daripada satu ayat kepada ayat lain, daripada satu topik kepada topik yang lain. Dan apabila kita terlalu ghairah untuk meminta ucapan, apa yang kita boleh buat, kita minta maaf je lah. Tapi jangan kerap minta maaf, kerana minta maaf yang kerap ini boleh merosakkan ucapan kita. Merosakkan maksudnya dia mengganggu kelancaran, menghilangkan mood audience, ataupun dia menyebabkan audiens tidak faham, tak tahu apa yang nak sampaikan. Seterusnya, kadang-kala ada perucap yang terlalu seronok dengan ucapan dia melangkaui topik kepada topik yang lain daripada topik yang sedang disampaikan. So, bila jauh daripada topik ni, dia akan menyebabkan kita hilang idea, hilang tumpuan dan hilang fokus, yang menyebabkan audiens juga akan keliru dengan apa yang kita nak sampaikan. Berlaku juga perucap menerangkan gambar atau menjadual yang tidak ada sebarang kaitan dengan sesuatu topik. Ini adalah kerana orang yang berucapan ni dia seronok, dia dah nak share ataupun shock sendiri, dan beliau menjelaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu pun untuk diberikan kepada audiens. Dan yang akhirnya adalah menyebut ucapan secara meleret-leret. Bila ucapan yang meleret-leret ni bersambung dengan cerita kecil lain, menyebabkan audiens ni dah tak minat lah. Walaupun topik asal tadi menarik, tapi disebabkan dia meleret-leret, akhirnya tidak berminat. Kita pergi pada bahagian isi. So, bahagian isi ini sangat penting kerana inilah bahagian yang akan menyokong fakta dan juga topik yang kita sampaikan. Dan keseluruhan isi ini merangkumi 70% daripada keseluruhan ucapan yang kita sampaikan. Dan isi ini, sebab itulah kita kena susun isi ini supaya isi ini disampaikan dengan kemas, teratur dan unsur-unsur mempengaruhi pendengar kita. Dan dia ada dua bahagian. Yang pertama adalah idea utama dan mencuplikan isi. Yang kedua adalah bahan sokongan. So, idea utama ni adalah topik dia, bahan sokongan dia adalah subtopik. Supaya apabila kita ada sesuatu idea utama, so kita sokong dengan bahan yang boleh mengukuhkan lagi idea utama ini. Dan ciri-ciri utama dalam isi ini adalah bahan kajian yang bersistematik. Maksud sistematik ni, kita ada rujukan dia. Kita ada penulis, kita ada tahunnya. Kita ada sumber dari mana kita dapat. Sebenarnya adalah penemuan baru yang mengesahkan sesuatu kajian. Sebenarnya benda baru ni ramai orang nak tahu. Kerana apabila mereka dapat ilmu yang baru ni, mereka akan membuat analisis dan mengaitkannya dengan apa yang mereka ada.
dan barulah mereka buat keputusan. Kenyataan fakta atau dokumentasi. So fakta dan dokumentasi ni sangat penting untuk kita persembahkan dalam ucapan kita kerana ia adalah satu daripada bahan ataupun tools ataupun kaedah untuk kita mempengaruhi pemikiran audiens. Dalam itu termasuk raja, statistik, contoh, gambar dan sebagainya lah. Semakin banyak isi, ucapan yang disampaikan bertambah kukuh dan dapat membuatkan khalayak terpengaruh dan membuat keputusan mereka sendiri. So isi yang banyak disusun dengan baik, kemas, teratur, kemudian juga menarik. So semua elemen ini boleh mempengaruhi audiens untuk membuat keputusan dengan cepat dan juga pantas lah. Dan bahagian terakhir adalah bahagian penutup, sebahagian yang dianggap sebagai kemuncak kepada ucapan yang disampaikan kerana dia akan mencetuskan sama ada tindakan ataupun tidak, ada perubahan ataupun tidak. Penutup yang baik, dia ada kenyataan untuk diingati, kata-kata yang indah, ungkapan, pantun, Al-Quran ataupun hadis. Kenyataan untuk diingati ini adalah satu statement, satu kenyataan yang kita membuat rumusan daripada ucapan kita tadi supaya audiens bila dia keluar daripada majlis ucapan kita, so dia boleh mendapat satu yang sangat berharga untuk diri dia. Dan ciri-ciri penutup yang baik, yang berkesan ni ada 4 ataupun disebut sebagai AIDS. A adalah win the attention, makna kita memenangi tumpuan perhatian audiens. I, arouse their interest, makna kita menggalakkan, kita mengembangkan minat audiens. D, create a desire, makna kita mencetuskan, mewujudkan keinginan. Dan S adalah stimulate, kita merangsangkan. So ciri-ciri penutup AIDS ini boleh kita praktis dari semasa ke semasa, tapi memerlukan kemahiran-kemahiran yang berterusan lah supaya kita dapat menjadikan audiens tadi, mereka ni akan ada perubahan selepas mereka mendengar ucapan kita. Dan penutup, kita kena ada review, kita nyatakan balik sepanjang ucapan kita ni apa yang telah kita sampaikan dalam ayat yang mudah dan juga ringkas. Yang kedua, dia ada kenyataan untuk diingati, kata-kata yang merumuskan keseluruhan ucapan kita. Dan yang ketiga adalah penyudah bicara ataupun kalimah akhirah. Maksudnya apabila kita sebut penyudah bicara ni, kita dah tak akan lagi bercakap, tidak akan lagi berterusan menyambung isu-isu penting yang telah kita sampaikan dan kita berakhir di situ. Itu yang dimaksud penyudah bicara. So apa yang penting dalam penyampaian ini, kita perlu membuat analisis beberapa perkara. Yang pertama adalah analisis audiens. So analisis audiens ni kita kena buat kerana pelbagai jenis audiens yang wujud dalam satu-satu majlis. Saya senaraikan di sini, yang pertama adalah audiens yang syok sendiri. Mereka mendengar, mereka datang ke majlis kita kerana mereka nak datang, tetapi bila datang ini, mereka dengan dunianya, dengan persekitaran yang dia sendiri cipta. Jadi dia syok sendirilah dengan apa yang ada. Kemudian audiens yang dengar apa yang hendak didengar sahaja. Maksudnya bila datang ke majlis ucapan ini, dia nak dengar apa yang dia nak sahaja. Perkara-perkara, berita-berita, isu-isu yang tidak berkaitan dia tak nak dengar. Cetek pengetahuan. Ada audiens yang datang ini, dia tak adalah pendidikan yang tinggi, taklah banyak membaca sangat, tidaklah terlibat dalam majlis diskusi perbincangan yang keterlaluan, dan dia lebih banyak mendengar gosip, mendengar berita-berita sensasi dan juga hiburan. Jadi pengetahuan tentang topik yang kita sampaikan tu dia tak banyak. Kemudian audiens kaki bangkang, iaitu audiens yang sentiasa tidak bersetuju dengan idea yang kita sampaikan, dengan isi-isi yang kita sampaikan. Dan kaki bangkang ni tak ramailah dalam satu majlis. Menilai dengan tergesa-gesa. Apabila dia dapat satu mesej, satu maklumat,
dia terus membuat penilaian tanpa mendengar hujah-hujah yang disampaikan ataupun tanpa mengaitkan dengan isi-isi fakta-fakta yang disampaikan. Dengar dengan lisan sahaja, dengan lisan ni maksudnya apa yang perucap cakap itulah yang dia percaya. Dia tak sampai ke dalam fikiran, tak sampai ke dalam hati untuk dia membuat rumusan yang lebih baik. Pura-pura mendengar. So, walaupun matanya berada di depan, fokus di depan, telinga yang dipasang besar-besar, tetapi dia tidak mendengar. Barangkali sebelum datang ke majlis ucapan ni, dia ada membawa perasaan kecewa, perasaan sedih dan akhirnya mengganggu tumpuan dia semasa kita berikan ucapan. Kaki salin. Biasa kaki salin ni orang yang sentiasa bawa buku dan bawa pen atau pensel untuk menulisnya, dan mereka ni rajin ataupun mudah untuk mencatat apabila mereka mendengar. Mudah diganggu. Mudah diganggu ni maksudnya apabila kita tegur sebelahnya, so dia akan beri respon. Dan bila berespon ni, tumpuannya akan terganggu lah. Dan akhirnya akan merosakkan tumpuan daripada ucapan tersebut. Dan akhir adalah aktif dan juga proaktif. Biasanya kalau aktif dan proaktif ni mereka berminat dengan ucapan yang disampaikan. Mungkin ada kaitan dengan diri dia, dan ada kaitan juga dengan kehidupan dia. Biasanya aktif dan proaktif ni kalau dalam ucapan-ucapan berkaitan kesihatan, lebih mudah untuk orang mengambil bahagian kerana kesihatan ni sebahagian daripada hidup kita. Kalau tak jaga kesihatan atau tak ambil berat tentang kesihatan diri, dia akhirnya akan membebankan diri kita juga. So, pelbagai jenis audiens yang kita kena tahu supaya kita dapat memberikan ucapan kita dengan lebih kemas, teratur dan berkesan. So, bila kita mengenali latar belakang audiens, so audiens ni macam-macam orang, macam jenis. Antara yang kita kena tahu adalah umurnya. Umur sebaya dengan kita ataupun lebih tua atau lebih muda dari kita boleh menyelaraskan tahap penyampaian kita dengan kebolehan mereka lah. Gender yang datang ni, adakah semuanya lelaki, adakah semuanya perempuan ataupun bercampur lelaki lebih kurang sama rata ataupun lelaki dominan ataupun perempuan dominan. So, kena tengok dari segi gender ni juga. Asal usul ni berkaitan dengan tempat tinggal ataupun kehidupan mereka lah. Ada setengah audiens yang datang ni golongan petani. Petani pun ada juga pelbagai jenis, petani moden, petani yang tradisi ataupun petani yang advance. Advance ni biasanya mereka ni dah terdedah dengan pelbagai teknologi, pelbagai bentuk kemahiran. Dan petani pekerjaan lain pun sama juga, ada yang advance, ada yang intermediate dan ada yang masih lagi di peringkat asas. Status pekerjaan juga mempengaruhi penyampaian kita. Kalau mereka datang ni golongan pekerja am ataupun terlibat dalam sektor yang berkaitan dengan teknikal, bentuk penyampaian berbeza dengan orang yang datang ke ucapan kita ni, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang profesional. Jauh perbezaan dia. Status sosial dia berkaitan dengan pendapatan, pekerjaan dan juga bagaimana mereka berada dalam masyarakat. Setengahnya bila status sosial tinggi ni, mereka ni ada gelar-gelaran yang tertentu lah yang mereka dapat daripada raja ataupun sultan ataupun governor negeri-negeri yang ada di Indonesia ataupun juga di luar negara. Pendidikan, tahap pendidikan adalah sebahagian daripada elemen penting untuk membuat perubahan. Kalau kita dapat mempengaruhi orang yang berpendidikan tinggi dalam ucapan kita ni, semudah untuk kita sampaikan maklumat. Tapi kalau datang ni adalah pendidikan yang agak rendah, pendedahan mereka kepada topik yang disampaikan itu mungkin tidak banyak. Jadi kita perlu lebih banyak memberikan penjelasan, memberikan contoh, banyak mendengar supaya mereka faham dengan apa yang disampaikan. Etnik dan pegangan agama ni adalah
sebahagian daripada perkara penting dalam mengenali latar belakang audiens kita, supaya dalam ucapan kita nanti kita tidak menyentuh isu-isu sensitif yang boleh menyebabkan keadaan panas ataupun gelisah bila mereka datang untuk mendengar ucapan kita. So ini antara perkara yang kita kena tahu apabila kita berucapan kepada audiens yang datang ni, barangkali dia tidak sama dengan apa yang kita fikirkan. So macam mana kita nak dapatkan maklumat tentang audiens yang datang dalam ucapan kita ni? Antaranya adalah kita bertanya langsung kepada audiens. So biasanya bila kita masuk sesi awal ni, kita bertanya kepada audiens, latar belakang dia, macam perasaan dia hari ni, sudah makan ke belum, bagaimana dengan keadaan tempat tinggal. Kita bertanya sedikit demi sedikit untuk kita dapatkan maklumat tentang audiens yang datang ni. Maklumat juga kita boleh perolehi daripada organisasi tempat mereka bekerja. Kalau audiens tu adalah audiens yang datang di satu tempat, mudah untuk kita faham ya. Tapi kalau audiens tu datang di pelbagai tempat, so kita kena bertanya sedikit demi sedikit supaya kita dapat gambaran awal lah tentang bagaimana keadaan penyampaian kita. Merujuk laporan yang lepas, laporan ini biasanya diberikan oleh organisasi untuk kita menilai dan kita membuat kaedah yang lebih sesuai lah dengan audiens yang datang pada masa tersebut ya. Bertanya kepada pegawai yang mendalikan kursus atau pelatihan untuk audiens. Yang ini kalau pegawai ataupun person in charge tahu tentang latar belakang audiens, lebih baiklah. Barangkali dia tak tahu dengan banyak dan kita perlu bertanya lagi semasa ucapan kita sampaikan supaya kita dapat memahami apa yang mereka nak dalam ucapan kita. Dan akhirnya adalah lagi pemerhatian. Pemerhatian ni barangkali ambil masa sedikit kerana kita banyak perhati. Sedangkan kalau kita bertanya, cepat kita dapat jawapan. Tapi kalau kita buat pemerhatian, observation, dia agak lambat sikit untuk kita tahu. Selain daripada kita kenal audiens, kita juga kena tahu sikap audiens terhadap topik yang kita sampaikan. So ada audiens ni yang pertama bersikap positif. So memang dia nak dapat info dari kita lah. So bila dia nak dapat info tu, dia akan berikan tumpuan yang lebih baik. Kemudian audiens yang bersikap neutral. So neutral ni maksudnya dia boleh terima positif dan juga negatif. Boleh juga terima fizikal dan juga bukan fizikal. Dan dia boleh menerima pelbagai pandangan. Dan dia berfikir secara rasional, bersikap neutral. Dan satu lagi audiens adalah bersikap negatif. Dan mereka ni agak sukar untuk menerima penjelasan, mesej ataupun penemuan-penemuan yang kita sampaikan kepada mereka. Kerana barangkali dalam fikiran awal mereka ni, mereka menolak ucapan yang kita sampaikan kerana tidak selari dengan apa yang mereka ada. Dan bagi perucap yang mendapat audiens yang bersikap negatif ini, perkara pertama yang mereka kena selesaikan adalah untuk pastikan audiens ini bertukar daripada negatif kepada neutral. Supaya apa yang kita sampaikan nanti tidak ditolak mentah-mentah lah, sebaliknya diterima dengan baik. Kemudian prinsip-prinsip pengucapan awam, saya ambil daripada Verdeber ni, yang memberikan prinsip ucapan ni kepada dua, penerangan dan juga pemujukan. Dia bagi penerangan dan dia membuat pemujukan lah. Penerangan ni maksudnya untuk memastikan audiens ni dapat mendengar dengan baik dan dia boleh faham dan akhirnya dia boleh mengingat dengan mudah bila disampaikan. Dan juga audiens ni sebenarnya dia akan mudah untuk memberi tumpuan kalau kita buat penyampaiannya secara kreatif. So hari ini kita banyak apps yang membantu proses pemetangan atau proses ucapan. So, kita boleh gunakan apps ini untuk menarik perhatian audiens. Dan audiens yang hadir ke ucapan ataupun kematian ucapan ini, mereka ni adalah mereka yang suka, percaya dan juga yakin kepada diri perucap.
Kalau mereka kenal perucap, lebih mudahlah. Tapi kalau mereka baru nak mengenali perucap, barangkali agak ambil masa untuk mereka yakin dan percaya dengan apa disampaikan nanti. Audien bersedia untuk mendengar dan memberi perhatian kepada perucap jika menganggap perucap mampu memberi rangsangan intelektual. Ini tengok kepada jenis audien yang datang. Kalau audiens tu audien yang agak pendidikan ataupun profesional, so mereka ni boleh berperhatian dengan lebih baik lah. Audien berminat mendengar dan memahami maklumat yang dianggap relevan dan juga bermakna. Sama juga apabila kita sentuh tentang kesihatan, barangkali ada audiens yang datang tu memang dia nak baiki tak kesihatan dia, ya, tentang masalah jantung, masalah kecergasan diri, kencing manis, ya, kolesterol tinggi. So bila kita memberikan ucapan kita dalam topik kesihatan ni dan ngam atau sesuai pula dengan audiens yang datang ni, maknanya topik yang disampaikan tu memang menepatilah apa yang audiens nak, ya. Contohnya bagaimana nak jaga jantung dengan baik, bagaimana nak jaga paru-paru dengan baik, bagaimana nak menjaga fikiran dengan baik. So bila mereka datang ni, mereka nak dapatkan satu dua maklumat yang sesuai dengan apa yang mereka hadapi, itu dah sesuatu yang sangat baiklah untuk kita, ya. Audien berupaya memahami dan mengingat maklumat ditekankan atau diwar-warkan secara khusus, ya, dan juga ada lebih mudah memahami dan mengingat maklumat yang disampaikan dalam visual. So dalam penyampaian yang kita sampaikan tu, biarlah lebih banyak kita bawa raja, bawa gambar, penceritaan, ya, supaya audiens ni dapat gambaran yang lebih cepat berbanding kita bercakap saja tanpa ada rangsangan visual, ya, untuk mereka ingat. Yang kedua adalah pujuk, ya. Tadi kita beri penerangan, yang kedua adalah pujuk, pemujukan. Dan bila kita sampai ucapan kita dan diterima oleh audiens, mereka ni memberi reaksi, ya. Reaksi ni sama ada menerima ataupun mereka menolak ucapan yang kita sampaikan. Kalau audiens tu rasa apa yang kita sampaikan ni sangat bermakna, sangat baik untuk mereka, dan mereka akan menerima lah apa yang kita sampaikan tu dengan sepenuh hati, ya. Kerana kita dapat menyediakan mereka dengan penjelasan, disokong oleh fakta, dan juga susunan yang kita sampaikan tu, isu-isu penting yang kita sampaikan tu susunan yang boleh difahami dengan mudah. Ya, ada setengah perucap, dia ada isi dan dia ada fakta dan dia sampaikan kepada audiens tetapi tidak tersusun dengan baik, yang menyebabkan audiens ni lambat memberi respon kefahaman kepada mesej yang disampaikan. So dalam membuat pemujukan ini, perucap menjadikan hujah yang mampu menawan pemikiran audiens, semampu menawan pemikiran. Satu cabaran besarlah untuk perucap, kerana susah untuk menawan pemikiran audiens ini kalau kita tak menjiwai, kalau kita tidak ada pengalaman, kemahiran yang lebih baik dalam menawan pemikiran orang lain, ya. Perucap mampu mematahkan hujah daripada pihak lain yang tidak bersetuju dengan perucap. So bila kita memberi ucapan, ya, kita kena ada sokongan yang banyak daripada fakta dan juga rujukan-rujukan yang kita buat. Dan fakta ni adalah satu yang memang tidak boleh disanggah lah, ya. Dan fakta tu pun semua mesti betul, supaya audiens tengok fakta kita, dia pun dah tak boleh lagi nak protes, tak boleh lagi nak bantah. Perucap dapat menentukan bentuk-bentuk strategi yang berkesan apabila mengetahui latar belakang audiens, sikap dan tahap pengetahuan mereka supaya mencapai jatuh ucapan. Yang ini memanglah bila kita dah tahu latar belakang audiens, sikap dan juga jenis yang mereka maklumat mereka nak ni, so kita boleh sampaikan dengan cepat. Cepat, mudah dan juga tidak melelet lah dalam ucapan kita tu nanti, ya. Okay, sebab pidato yang baik, ya. Pidato yang baik ni tidak sepatutnya berdasarkan kepada rupa paras ataupun bakat yang sedia ada ataupun ilmu yang dia ada, ya. Tapi ada beberapa cara. Yang pertama adalah pengawalan suara. So perucap pidato yang baik ni, dia mengawal suara dia, kelantangan, nada, kelajuan,
jeda ataupun pause, berhenti sekejap, sebutan dan juga ulangan. Ya. Lantang, ada setengah perucap ni dia tidaklah suara yang agak lantang, tapi dia boleh menguatkan suaranya pada masa-masa tertentu. Ya. Kelajuan, ada setengah orang bercakap laju, setengah perlahan, setengah sedang saja. Dan kelajuan ini sebenarnya bersesuaianlah dengan mesej yang kita sampaikan. Kalau yang berkaitan dengan berbentuk motivasi, kelajuan tu mungkin boleh laju lah. Tapi kalau yang berbentuk kesihatan, kita perlukan penerangan yang lebih terperinci, lebih jelas. Tak boleh laju, nanti orang tak faham. So, kita tengok. Kemudian sebutan ulangan ini dilakukan dari semasa-semasa supaya audiens tu dapat mengingat dengan lebih baik mesej yang kita sampaikan. Suara, kita tengok satu persatu suara. Kalau terlalu kuat, dia sebagai memekak, sakit telinga kan kalau cakap terlalu kuat. Tapi kalau terlalu perlahan, orang tak faham sebab dia tak dengar. So cakap tu biar jangan terlalu kuat, jangan terlalu perlahan. Sedang sesuailah dengan keperluan audiens. Nada, pitch, nada tinggi atau rendah. Kalau cakap terlalu cepat dan nada tinggi, itu dinamakan pitch yang tinggi lah. Kalau terlalu perlahan, pitch yang rendah. So, untuk menggunakan pitch, menggunakan nada ni, lihat kepada konteks. Kalau dalam kesedihan, kita cakaplah agak rendah sikit, agak perlahan sikit. Kalau melibatkan semangat, keinginan, keyakinan tinggi, so kita gunakan pitch yang tinggi ataupun nada tinggi dengan cepat supaya audiens tu bersemangat. Kelajuan, rate, ucapan ni sebenarnya ada. Bahasa yang memiliki kelajuan yang tinggi pun ada dan bahasa yang memiliki kelajuan rendah pun ada. Kalau di Amerika menggunakan bahasa Inggeris, kelajuannya adalah 120 hingga 150 patah perkataan per minit. So dalam seminit tu ada 120 perkataan sekurang-kurangnya. Kalau Jepun dengan Cina lebih banyak. Kalau bahasa Melayu, tengok ni negeri mana. Kalau di Sabah, cakap bahasa Melayu mereka sangat laju. Kalau di Semenanjung, dia agak perlahan sikit lah, agak tak banyak. Dan dia bergantung kepada mood. Kalau audiens tu ramai dan semangat, kelajuan tu lebih tinggi sikit lah. Kalau panas, keadaan bilik tu panas, itu pun lebih laju. Kalau keadaan tu yang memerlukan rangsangan yang segera, dia pun lebih laju juga lah. Henti ataupun kita pause. Ini adalah kaedah untuk kita memastikan ucapan kita ini tersusun dan dapat disampaikan dengan lebih baik, lebih baik dan juga dengan berkesan. Tapi untuk menggunakan henti ataupun pause ini, dia ada latihan dan juga kemahiran bercakap yang boleh kita praktis dari semasa ke semasa. Sebabnya, kalau kita dengar, setengah orang tu bila dia bercakap, perkataan A agak kerap keluar. Perkataan O pun agak kerap juga keluar. Tapi kalau kita buat latihan dan kita tambahkan kemahiran bercakap kita, perkataan-perkataan ni akan hilang. Tidak akan sebut, tidak akan muncul dalam ucapan kita. Kerana kita ada praktis henti ataupun pause ni lah dalam ucapan kita. Khusus bahasa badan. Bahasa badan ni bila kita berada di depan orang, kita bercakap, yang pertama sekali adalah penampilan diri kita. Self-appearance. Bagaimana kita mahu orang lain melihat kita. Pakaian kita, cara kita berjalan, cara kita bercakap, cara kita beri penerangan, cara kita senyum. Semua ni ada elemen-elemen yang akan dilihat oleh audiens. Mendekati dan meninggalkan tempat berucap. So, bila kita nak pergi ke depan stage, ke depan pentas, nak berikan ucapan ataupun diminta untuk berikan pembentangan, masa kita masuk dan keluar daripada tempat berucap tadi pun orang akan perhati. Kalau kita lebih mudah, kita gunakan kaedah, kita ada style lah bila kita nak ke
tempat ucapan dan kita meninggalkan tempat ucapan tadi. Posisi tubuh, posture, bagaimana kita menyusun keadaan tubuh kita. Tangan kita, kaki kita, kepala kita, mata kita, semuanya boleh disusun, boleh diuruskan apabila kita memulakan ucapan kita. Pergerakan, movement. Biasanya pergerakan ni kalau dalam bilik yang besar, kita perlu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. So, pastikan pergerakan kita pergerakan yang lancar. Tidak terganggu dengan wayar selerak ataupun gangguan pada mikrofon ataupun gangguan kepada skrin yang kita nak gunakan nanti. Gerakan tangan, gesture. So, gesture ni adalah satu bentuk kemahiran yang biasa kita ada, tapi kita tidak menggunakan pada tempat yang betul lah. Kadang-kadangnya kita memilih penggunaan yang salah. Contohnya gerakan tangan besar. Besar ni bukan cakap besar macam tu. Besar ni besar. Kalau kecil, yang kecil. Yang kecil daripada besar kepada kecil. So, kita gunakan pergerakan tangan kita ni untuk mengukuhkan ucapan kita. Dan terakhirnya adalah nota. So, kalau kita menggunakan nota, pastikan nota tu nota yang tidaklah terlalu menonjol. Maksud nota ni, kita ada nota kat tangan kita ataupun dekat mana-mana, dekat dekat tablet ataupun dekat iPhone kita. So, pastikan penggunaan nota ni digunakan secara minimum. Kerana ucapan yang baik ni ucapan yang tidak menggunakan nota. Nota ni hanya sebagai membantu ucapan kita supaya kita tak lupa dan kita pastikan mesej yang disampaikan mesej yang jelas, tepat bagi boleh fahami. Dan juga bila kita membuat ucapan ni, kita kena tahu nak gunakan rostrum, nak gunakan lectern ataupun podium. Dan juga penggunaan mikrofon. Mikrofon ni adalah satu alat yang membantu dan dia juga boleh merosakkan ucapan kita. Kalau kita mahir menggunakan mikrofon, tahu cara dia, dia akan menjadikan proses ucapan tu lebih menarik dan mesej dan sebagainya jelas. Tapi kalau mikrofon yang digunakan mikrofon yang mungkin salah pemilihan mikrofon ataupun penyiaran mikrofon tu tidak sempurna, baterinya lemah, kemudian kedudukan mikrofon tu tidak selari dengan mulut kita, dia akan menyebabkan keadaan dalam suasana tu tidak kondusif lah untuk bercakap. Kemudian juga pertolongan mata, eye contact, bila bercakap kena ada eye contact supaya hubungan kita dengan audiens tu akan berterusan dalam majlis ucapan tersebut lah. Dan terakhir adalah mimik muka ataupun facial expression. So, muka kita ni ada pelbagai jenis expression ataupun ekspresi. Muka senyum, muka marah, muka terkejut, muka simpati, macam-macam. So, gunakan ekspresi kita ni untuk kita sampaikan mesej kepada audiens dan audiens tu dapat menerima mesej kita dan mereka akan buat perubahan. Dan terakhir sekali adalah pada berucap yang berkesan, saya berikan link di situ yang boleh dapat. So, selain daripada link ni pun boleh juga dapat melihat bagaimana perucap ini menyampaikan ucapan mereka, ada yang lancar, ada yang jelas, ada yang perlahan tetapi mesejnya sangat kuat, ada yang bersahaja, macam-macam jenis perucap sampaikan ucapan mereka ni kepada kita untuk kita dapatkan mesej yang baik daripada mereka. So, itu sahaja untuk kuliah pada hari ini. Penerangannya agak panjang, tapi kita boleh bincangkan dalam kuliah kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.